Testing suara adakah? Hello, dengar si. Dengar. Okey. Ada dengar. Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Berseri Puan Cash. Stres ya, ada masalah lagi tu pagi tu. Oh dah. Awal dah kita. Dengar tak? Dah awal dah. Lumayan. Video kita dah Bang Pian. Okey, just started. Okey. Oh, terataknya lagi. Ya. Hanya pergi dekat siang. Please untuk sharing session. Oh, si panas kah? Dr. Sophia. Ada kipas, ada Kita bunga air di belakang, ada kolam ikan belakang. Oh, ni. Rasanya partisipan kita dah dengar kita lah. Syazrina dengar dan clear. Alhamdulillah, thank you. So, shall we start? Ya. Ya, okay. Ready ya, Puan Cash? Okay. Proceed lah, ha? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam Ramadan, salam Jumaat hari tu, selamat pagi. Okey, Suara Minda hari ini bersiaran dari Zoom dan juga dari FB Live ya. So, kita juga dimaklumkan ada penonton dari Indonesia. Ya, dan terima kasih bapa-bapa, ibu-ibu dan dari seluruh negara yang bersama kita hari ini. Terima kasih kerana menonton siaran Suara Minda yang kita bawa langsung live dari Unimas Business School dan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak ya. So hari ini kita amat bertuah kerana kita ada 3 orang panel hebat ya yang akan berkongsi mengenai persediaan mental dan emosi dalam gaya hidup norma baharu. Okey, sebelum saya perkenalkan panel kita nak maklumkan ya, kita ada sesuatu yang istimewa bagi penonton kita di Zoom dan juga Facebook. Kita akan beri e-book percuma ya, iaitu Keys to Embrace Change and Create Your New Normal. So stay tune hingga ke akhir. Dan kita juga mengalu-alukan jika ada penonton yang nak bertanya soalan sambil mendengar siaran kita hari ini. So untuk peserta Zoom kita boleh type lah dekat Q&A dan untuk penonton FB boleh type di ruangan komen ataupun PM pun boleh juga tak ada masalah. Okey, saya nak perkenalkan panel kita. Yang pertama Profesor Madya Dr. Sofian bin Bujang. So rasanya dari kamera tu boleh nampak dia hanya seorang jejaka bersama kita hari ini. Atau lebih mesra kita panggil Dr. Sofian. Beliau merupakan pensyarah program psikologi di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Juga ahli kepada Persatuan Psikologi Malaysia atau PESIMA serta Malaysia Institute of Management. Dan yang tidak asing lagi saya perkenalkan panel kita yang kedua ialah Dr. Amalia binti Madihi atau lebih dikenali dengan nama Dr. Emma yang juga merupakan tenaga pengajar di program kaunseling di fakulti di FSKPM Unimas dan beliau juga merupakan ahli eksekutif Persatuan Kaunseling Malaysia atau Perkama International. Dan last but not least kita juga amat bertuah dan rasa bangga dengan kehadiran panel kita yang ketiga iaitu Puan Kashnita Edin atau lebih senang kita panggil Puan Cash selaku Ketua Cawangan Psikologi dan Kaunseling di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak Okey, sekali lagi saya mengalu-alukan dan terima kasih yang berterusan join dan follow sesi Suara Minda kita pagi ini.
Okey, selepas ini saya akan mulakan dulu dengan menjemput yang berbahagia Dr. Sophian untuk meninjau pandangan beliau mengenai apa yang dimaksudkan dengan norma baharu. Kemudian diikuti dengan Dr. Emma untuk mengupas persediaan dari segi mental. Dan kemudian kita akan kongsi dengan Cash segi persediaan dari segi emosi pula Okey. Untuk para penonton yang kami kasihi semua So hari ini merupakan hari ke-15 Ramadan dan hari ini juga sudah masuk hari ke-52 PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah, I think we did great. Malaysian did great. PKP 1, yang 2, 3 kita saya rasa the hardest part tu kita boleh lalui is over walaupun belum selesai sepenuhnya tapi kita telah berjaya, we did great dan kita juga bersyukurlah pandemik COVID ni melanda tahun 2020 di mana zaman digital ekonomi, zaman IR 4.0, zaman yang rasanya kita tak ada isu untuk capaian internet dan social media dan ini sedikit sebanyak membantu membenarkan kita bekerja dari rumah so sedikit sebanyak. Tapi kami juga percaya ramai antara kita juga pekerja, ibu atau bapa, suami atau isteri dan kalau dalam konteks Unimize kita ramai pelajar yang mungkin terkesan dan perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu ini So kerana kita tahu kemampuan masing-masing berlainan lain orang lain keupayaan dia, lain padang, lain belalang, lain orang lain ragam So dalam tempoh ini juga mungkin ada yang rasa bimbang, saya percaya ramai yang rasa takut, risau. Paling ditakuti sekarang takut terjangkit lah, kena jangkit COVID So sesi Suara Minda pada hari ini kita akan bersama dengan 3 ahli panel untuk bincang lebih lanjut bagaimana kita boleh bersedia dari segi mental dan emosi dalam gaya hidup kita menghadapi norma baharu supaya kita lebih sejahtera mental kita, lebih baik lebih normal. Dapat adaptasi dan sesuaikan Okey Dr. Sophian. Dr. Sophian. Okey Dr. Sophian, boleh dengar? Dengar. Okey, mungkin kita boleh tanyalah apa pandangan Dr. Sophian, mungkin boleh ulas lagi apa sebenarnya norma-norma baharu ni. Kita boleh berkongsi dengan penonton. Silakan Dr. Sophian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Jumaat. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat dipertemukan dalam forum ini dan terima kasih sahabat saya Dr. Jamaiyah selaku moderator dan panel-panel lain sama kita pada hari ini dan juga peserta lah ataupun viewer-viewer dalam perbincangan kita pada pagi ini dengan masa yang singkat. Okey. Tajuk kita adalah persediaan mental dan emosi dalam gaya hidup norma baru ataupun normal baru ataupun new normal. Okey. Sebenarnya sebelum saya masuk tentang COVID-19 apa semua, tentang apa yang berlaku pada hari ini, sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Taala yang terbaik, iaitu manusia, kita mudah mengadaptasikan dengan perubahan-perubahan daripada sejak penciptaan manusia Nabi Adam AS sehinggalah sekarang ni, dan kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Walau bagaimanapun, ianya berlaku dalam keadaan yang gradual, yang bukan mendadak, secara berperingkat-peringkat.
dalam khususnya dalam keadaan juga dalam apa nama yang kita expect, yang kita jangkakan akan berlaku. Tetapi berbeza dengan COVID-19 ni, perubahan-perubahan ini agak mendadak, di luar jangkauan. Sehingga ada juga segelintir daripada kita yang masih dalam ketidakpastian apa yang berlaku sebenarnya. Dan juga ada yang masih mengatakan, maaf, walaupun dah hampir 5 bulan, 6 bulan benda ni berlaku, ada yang belum dapat menerima realiti. Jadi dalam mengenai perubahan-perubahan ini, okey, kan, ianya berbeza dengan perubahan yang kita selalu hadapi, kan. Contohnya apabila berlakunya kita berpindah daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Okey, waktu kita sambung belajar contohnya, memang berlaku perubahan daripada kehidupan normal kita apabila kita berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, khususnya di luar negara contohnya. Mungkin Dr. Jamaiyah buat PhD di Australia ke, di UK ke dulu? Australia. Di Australia. Suasana yang berbeza, kan? Tetapi oleh kerana jangkaan dah ada, okey, buat persediaan secara mental dan emosi, dan kesannya impaknya tidaklah besar sebab kita dah bersedia. Walaupun kehidupan memang berbeza, ya. Itu more than 10% perbezaan. Okay. Dan yang ini begitu dengan bulan puasa. Puasa, rutin kehidupan kita berbeza dalam bulan puasa. Tapi kita dah jangka dah, okay, bahawa dalam setahun ada sebulan rutin kehidupan kita kena berubah. Tetapi pada hari ini, kan, apabila berlakunya COVID-19 ni, tiada orang jangka perkara ni boleh berlaku, kan. Hatta pada bulan 3 sebelum kita mulakan PKP kita, kan, di Malaysia, kan, ada masih macam-macam respon yang kita dapat, okay. Pada bulan pertama macam-macam isu yang berlaku, dan sedikit demi sedikit dalam masa yang pendek kita kena terima, okay, hakikat bahawa kehidupan kita, beberapa peratus daripada kehidupan harian kita, dari kehidupan individu dan juga struktur sosial kita perlu berubah. Dan satu kajian daripada Jabatan Statistik ataupun Jabatan Perangkaan Negara, dia buat survey khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Okay. Dan responden lebih kurang 40,000 orang responden. Okay. Yang ini adalah hasil kajian yang fasa kedua, iaitu selepas PKP 3. Okay. Daripada dapatan-dapatan nanti, dapatan yang menarik, kata 83%, hanya 83% daripada responden sanggup menghadkan aktiviti sosial. Aktiviti sosial ni solat berjemaah, buat parti, buat kenduri, okay, buat sambutan. Ini nak raya lagi lah, aktiviti sosial yang perlu kita, yang menjadi rutin kita. Okay. Hanya 83% saja yang sanggup. Dan juga 67% sanggup menghadkan aktiviti pelancongan. Kalau di Malaysia ni memang tidak dapat dan menjadi satu macam kewajipan. Setiap kali cuti persekolahan, orang akan pergi melancong. Okay, sama ada luar negara ataupun dalam negara. Okay. Dan baru-baru ni minggu lepas kalau tak silap, satu berita yang sangat malang lah, mengenai kes bunuh diri yang berlaku di Kuching. Okay. Seorang cikgu berumur 56 tahun, disebabkan dia terkena daripada bangunan dan mati on the spot, kan. Hasil daripada temu bual dengan keluarga dia, nyatakan rutin kepada memangsa ni, beliau selalu keluar, cuti je keluar, weekend je keluar untuk melancong. Tetapi disebabkan bermula pada cuti sekolah itu, beliau tak boleh keluar dan menyebabkan mereka beliau tinggal seorang-seorang di rumah, menyebabkan berlakunya stres yang melampau dan akhirnya mengambil keputusan yang mungkin gagal untuk dapatkan bantuan dan sebagainya, dan berlakunya suicide. Okay. Jadi balik kepada tentang normal, new normal ataupun norma baru. Okay. Bagi tadi saya ditanya apa perbezaan normal baru dengan norma baru. Okay.
Sebab ianya istilah normal baharu dengan norma baru digunakan, kebanyakannya kita dengan norma baru, bukan norma baru. Okay? Kalau kita rujuk thesaurus, normal ni ialah kebiasaan, tapi lebih merujuk kepada kebiasaan rutin peribadi kita. Sedangkan norma is norms ataupun satu tingkah laku yang menjadi kebiasaan kepada khalayak dalam konteks sosial. Jadi perbincangan kita hari ini sebagai individu yang berinteraksi dalam konteks sosial. Okay? Contoh pada hari ini, biasanya kalau forum kita buat dalam forum terbuka, dalam dewan dan sebagainya. Hari ini kita gunakan webinar. Dan perbincangan daripada hari pertama PKP, meeting kita alhamdulillah every week kita ada mesyuarat, semua guna platform online. Ini dah satu norma baru. Okay? Kalau normal baru, kehidupan harian kita, rutin harian kita mungkin dah berubah. Daripada pagi-pagi, lepas subuh, iron baju, prepare breakfast untuk pergi kerja, pergi ke sekolah. Dan hari ni tak ada lagi. Kan? Baju kerja, yang ni pun baju dah lama dah tak pakai. Sebab pakai t-shirt dekat rumah. Kan? Dan baju kerja memang gantung je lah. Kasut dah berdebu dah. Memang tak digilap. Sebab tak pergi pejabat. So, this mula perubahan yang berlaku. Jadi, kesan perubahan, saya tak nak sentuh sangat. Kesan dia sangat besar. Kan? Terhadap mental dan emosi kita mungkin akan dibincangkan oleh Puan Kashnita dan sahabat saya Dr. Amalia. Jadi, macam mana kita boleh reduce, ataupun kurangkan kesan. Jadi, saya syorkan, masa yang singkat ni, ada 3 langkah ataupun kita tanya diri kita 3 soalan. 3 soalan. Yang pertama, kita kena analyse diri kita. Yang pertama, apakah yang biasa yang kita buat? Mungkin kita boleh list down kan apa rutin kita yang biasa kita buat. Okay. Yang kedua, apa yang baru dalam kehidupan kita. Apa yang baru. Okay. Contohnya di sini, mesyuarat dengan webinar. Ataupun dengan Zoom. Ini baru. Kan? Saya pun tak expect nak guna. Dulu nak guna Skype pun merangkak-rangkak. Ini dah very advanced. Alhamdulillah. So this is some of the benda baru yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang kita kena pasti juga tahap emosi kita. Apakah tahap emosi kita sekarang ni? Banyak tool lah untuk melihat tahap emosi kita. Mental state kita. Okay. Kita boleh jumpa kaunselor untuk buat reflection tentang keadaan kita. Dan bila kita melihat perkara ni, sebenarnya tidak semua perkara yang kita kena ubah. Mungkin berapa persen sahaja. Dengan ini, apa yang harus kita buat, kita kekalkan rutin yang biasa kita buat. Apa rutin yang biasa kita buat? Kita bangun pagi, katakan kalau bukan bulan puasa, pukul 6 pagi, kita bangunlah pukul 6 pagi. Pukul 5 pagi, bangunlah pukul 5 pagi. Walaupun kita tak pergi kerja. Sekarang ni, alhamdulillah di Unimas, walaupun bekerja dari rumah, tapi kita kena clock in pukul 8 pagi. Kan Dr. Emma? Sebab saya guna iPhone, jadi dibenarkanlah. Tak boleh nak sistem dia guna Android sahaja. So macam mana pun pukul 8 pagi kena clock in dan pukul 4.30, pukul 5 petang kena clock out. Yes. We care. Dalam sistem we care. Yes. Jadi yang ini bagus bagi saya sebab cuba nak mengekalkan sebanyak mana rutin yang ada. More rutin yang kita boleh kekalkan, lebih banyak rutin kehidupan kita boleh kekalkan, insya-Allah kurangnya masalah untuk kita mengadaptasi diri kita dengan perkara yang baru. Sebab kalau tidak, so we do not know apa yang kita boleh rancangkan. Sebelum ini, setiap hari kita ada perancangan. Bila kita bangun pagi,
solat subuh dan sebagainya, dan kita pergi pejabat, pukul berapa kita berehat, pukul berapa kita lunch, lepas tu pergi ambil anak sekolah, hantar balik anak sekolah dan sebagainya, dan balik pukul berapa, semua it's structured. Tiba-tiba kita very flexible, too flexible. Dulu kita bercakap tentang waktu anjal bekerja. Sekarang ni dah terlebih anjal lah. Okay? Dah terlebih anjal. Jadi we need to have manage our own time. Masa yang rutin yang kita boleh kekalkan, kita kekalkan. Yang kita tak boleh kekalkan, yang perlu rutin yang baru, dan kita kena terima bahawa itu adalah rutin yang baru. Okay? Contohnya sekarang ni, okay? Tak boleh kalau nak keluar kena guna mask. Okay? Saya peribadi, saya tak suka guna mask. Lemas guna mask ni, guna topeng muka. Kan? Lepas tu bila nak pergi beli belah ke apa, kena cepat-cepat balik. Kan? Sebab rasa lemah nak guna topeng muka tu. Kan? Tapi we have no choice. Itu adalah antara norma baru. Norma baru ni belajar kelas. Ni kita tak ada kelas. Kalau di UMAS, kelas online sampai dia ada semester. Mungkin tahun depan baru start kelas face to face. Kan Dr. Amalia? Okay? Jadi by hook by crook kita kena sediakan. Ini kaedah pembelajaran baru. Kita kena learn, relearn, unlearn. Okay. Ini bila kita menerima perubahan-perubahan ini, insya-Allah secara tak langsung emosi kita dan juga mental state kita dalam keadaan yang seimbang. Okay. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita boleh ambil tindakan, ya, supaya kita boleh mengadaptasi diri kita dengan perkara-perkara yang baru dalam kehidupan. Tapi balik kepada saya nak ingatkan lagi tadi, kan? Kita tak boleh lari daripada hakikat. Ini adalah hakikat bahawa kita kena berubah. Okay? Cuma masa apa yang menjadi sekarang ni menjadi satu cabaran adalah perubahan ini kita masih tidak pasti sama ada, okay, perubahan ini adakah ianya kekal, time frame pada perubahan ini. Okay. Ini uncertainty create another anxiety. Okay. Ketidaktentuan boleh menimbulkan satu lagi kerisauan. Sebab benda-benda tak menentu ni memang it keep bothering us. Okay. Dia selalu mengganggu kita. Kalau kita contohnya bulan puasa, yeah, bila kita berubah norma kita, kurang-kurangnya kita tahu masa dia sebulan kita akan berubah balik. Okay. Rutin juga kita akan berubah waktu cuti semester. Kita tahu masa dia mungkin 2-3 bulan kita akan berubah balik pada asal. Yang ni kita tak pasti. Okay. Tetapi kita boleh set mind kita jangan satu jangka masa yang realistik. Mungkin perubahan yang kita buat ini mungkin akan berlaku mungkin masa setahun. Ya. Ramai pakar mengatakan mungkin pada pertengahan tahun hadapan sehingga virus dapat antivirus. Okay? Anti-vaksin dapat ditemui dan dapat digunakan, dapat diedarkan. Okay? Jadi dalam masa itu kita kena sentiasa melihat tahap mental kita dan juga berkomunikasi lah. We need to update. Okay? Kita kena berkomunikasi dengan persaudaraan kita melalui media yang ada. Antara dia dengan kaedah webinar ni, dengan Zoom ke, dengan Facebook ke, dengan FB. Tapi alhamdulillah, jadi di Malaysia keadaan masih agak walaupun bagaimanapun mereka yang menghadapi masalah anxiety, mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental sebelum PKP ni, okay, kita ada statistik yang agak membimbangkan tentang isu kesihatan mental di Malaysia. Okay. Mereka ni is vulnerable. Mereka ni mudah terkesan apabila menghadapi satu lagi perubahan, okay, yang besar. Okay. Okay. Bagi kita mungkin 40% perubahan dalam kehidupan kita boleh cukup. Tetapi bagi mereka yang vulnerable ni, yang mudah untuk terkesan ni,
perubahan melibatkan 10%, 10% perubahan diri mereka pun, okay, dalam kehidupan mereka telah boleh menjejaskan tahap kesanan mental dan juga fizikal. Okay. Saya rasa dah lebih dekat 15 minit Dr. Jamaya. Okay. Itu saja dulu yang saya boleh share. Mungkin kalau ada soalan lain saya boleh bagi respon, insya-Allah. Okey, ada masa lagi Dr. Sofian? Okey. Saya tadi tertarik ada maknanya kita 3 soalan kita perlu tanya diri kita lah . So apa yang biasa, yang kedua apa yang baharu, yang ketiga tadi Dr. Sofian apa dia? Kena pasti. Kena pasti. Mental state kita, tentang tahap mental kita. Tahap kesihatan mental kita, agar daripada situ kita tahu apa rutin kita dan apa yang boleh kita ubah. Tapi tadi Dr. Sofian, saya tertarik tadi katanya hakikat kita ni, kita perlu untuk berubah. Berubah demi kita dapat merubah. Betul? We need to change dan mungkin yang ada sedikit yang menjadi persoalan tadi sebab bilakah perubahan ini, adakah sementara, adakah setahun, adakah 2 tahun, itu yang menjadi mungkin ramai yang rasa uncertain, ambiguous. Dia sesuatu yang bila kita tak nampak jelas, dia jadinya banyak benda di persekitaran kita akan juga turut terjejas. Itu yang menyebabkan sedikit sebanyak memberi kesan kepada kesihatan mental kita untuk kita hari-hari. Mungkin saya nak tambah satu lagi. Boleh. Apa yang berlaku ni, dia banyak juga bergantung kepada how we perceive, bagaimana kita memandang keadaan perkara ini, perubahan ini. Okay? Banyak bergantung kepada perception kita. Yes. Kalau kita melihat daripada interpret maka kita dia negatif. Sebab itulah dengan new school of thought, dengan positivism. Okay? Bila kita melihat satu perspektif, apa yang menjadi, apa yang berlaku ni semua ada hikmahnya. Semua ada kesan positifnya. Okay? Bila kita buat reflection, maka yang positif kita akan dapat. Aura positif yang kita dapat. Contoh apa yang berlaku pada hari ini, kita boleh lihat, okay, ambil satu aspek. Kesan daripada environment. Sangat-sangat positif. Okay. Banyak di-share kan tentang global temperature dah reduce sedikit. Okay. Tentang global warming, pollution, okay, pencemaran udara dan sebagainya. Sangat-sangat berkurangan. Okay. Dan tentang aktiviti kekeluargaan. Kita boleh spend banyak masa dengan keluarga kita. Okay. Aktiviti yang bersama keluarga. Okay. Dan sebelum ni mungkin kita masih sibuk dengan kerja masing-masing apa semua dengan rutin kita, tapi kita sambut Ramadan kali ini bersama dengan keluarga. Kita buat ibadah bersama dengan keluarga. Dan banyak perkara lain yang kita dapat sebenarnya. Dan ilmu baru yang kita dapat. Saya sendiri alhamdulillah saya rasa banyak manfaat yang saya dapat sepanjang dalam PKP ini. Okay, walaupun we spend most of time maklumat tu daripada online. Kan? Yang perkara yang kita tak ambil kisah sebelum ini, kita dah ambil kisah, kita dah ambil cakna. Perkara yang mungkin yang bakat-bakat terpendam yang kita sebelum ni kita tak tahu kita ada bakat terpendam, oleh kerana ada sedikit masa kita cuba dan rupanya kita ada bakat. Bakat bercucuk tanam, bakat memasak, bakat macam-macam bakat sekarang ni dalam TikTok ramai share macam-macam. So the creativity is there. So ambil yang positif dan bersyukurlah pada Allah SWT. Semuanya ada hikmahnya. Benda tak akan berlaku tanpa ada satu ibrah, satu hikmah yang berlaku pada kehidupan kita untuk menjadikan kita menjadi manusia, individu yang lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah.
Okey, terima kasih Dr. Sofian. Yang menarik sekali ya, bagaimana kita melihat sisi pandang sesuatu yang berlaku itu dengan positif ya. Blessing in disguise. Ialah benda sekarang ni setiap hari berbeza, setiap hari kita lalui lain ya. Sebab ialah siapa jangka COVID ini melanda seluruh dunia dan semuanya berubah, dan kita sebagai manusia dengan kapasiti kita ada, kita sesuaikan ya. Mungkin kalau kita rasa kita perlukan bantuan profesional itu kita boleh dapatkan supaya kita dapat masih dalam kawalan kita ya. Apa juga cabaran. Okey, tadi Dr. Sofian juga sebut tentang banyak bergantung kepada persepsi diri kita. Ya, bagaimana kita interpretasi kita dengan apa yang berlaku dengan diri kita sekarang ini. So ini saya rasa akan membuka ruang kepada panel kita yang kedua. Ya, Dr. Emma akan mengupas lebih lanjut lagi dari segi persediaan mental ini untuk kita menghadapi gaya hidup norma baharu ini. Silakan Dr. Emma, apa yang kita boleh kongsi dengan tidak ada kata itu, silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Dengar? Dengar Dr. Okey, dengar jelas. Alhamdulillah. Okey, selamat pagi semua. Very good morning. Alhamdulillah kepada pihak UBS, University Business School dan juga FSKPM sendiri ya. Sebab I have to thank lah. So kita adalah first group for this webinar approach. Jadi alhamdulillah, jadi tadi Dr. Sofian ada membincangkan touch on mental state, ada touch on adaptation, ada touch on perubahan-perubahan ya. Jadi tidak mustahil kita sebagai individu ini tidak boleh lari. Actually kita tidak boleh lari sekarang. We have to embrace. Kita perlu berada dalam keadaan ini dan tak nak kita kena buat. Jadi sebelum kami kelakar orang Sarawak pula, tapi tak apa, kita nak engage our community di sana. Sebelum saya mengupas sedikit sebanyak berkenaan dengan persediaan mental ataupun cognition processes, apa yang kita boleh enhance, apa yang kita boleh kongsikanlah sedikit dalam masa tu. Sebelumnya izinkan saya lah Dr. Gemma, saya tak pandai, saya tak pandai menyanyi, tapi saya ingin sangat nak menyanyi hari ini, just to crack the ice lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sumbang tu minta maaf ya semua. Okey. Oh dunia ini penuh pancaroba, oh mungkinkah tiada penamatan. Ya. Itu adalah tahniah. Itu lagu Janji Manismu. Okey, tapi saya tukar sikit lah dia punya lirik. Di dunia kita, seperti yang kita tahu, dunia sekarang berada dalam pandemik, dalam satu keadaan yang pandemik, dan seperti yang Dr. Sofian mention, COVID-19 virus ini juga adalah satu makhluk Tuhan. Jadi kerana walaupun sekecil-kecil makhluk ini, tapi dapat mengubah gaya pemikiran, gaya hidup manusia itu sendiri, gaya keadaan kita lah. Dan it's not only satu negara saja, tetapi keseluruhan, satu dunia ini telah mengalami impaknya, sama ada negatif ataupun positif. Of course negatifnya kita sekarang ini diuji dengan keselamatan dan kesihatan. Jadi tadi Dr. Sofian dah mention berkenaan dengan hikmah daripada penularan ini, di mana kita dapat mengeratkan silaturahim lagi dengan antara sesama lain, terutama sekali keluarga kita. Mungkin the little things tu yang kita jarang buat ataupun kita try, kita terlupa tentang little things in life ini. Kadang-kadang kita lupa, mungkin ini adalah masa untuk kita optimize it, because little things ini bagi saya sangat penting. Jadi perkara ini amat penting, dan sehingga kita
dia boleh, sebab dia mengubah cara hidup kita, cara berfikir. Jadi sebelum saya mungkin kongsi sedikit tips lah, tapi sebelum tu saya ingin mengatakan bahawa mental ini apa? Kita tak nak, sebab ada stigma mengatakan bila kita bercakap tentang mental, gila orang itu, ya. It's not that. Okay, setiap kita mempunyai mental kita sendiri, iaitu keadaan minda kita. Alright, bila kita bercakap tentang mental, ia berkaitan dengan minda yang berkaitan dengan tindak balas emosi dan intelektual seseorang itu. Jadi setiap kita manusia, I'm talking about manusia, kita adalah anugerah, kita adalah makhluk Allah, Tuhan, di mana kita diberi kebijaksanaan. Kita ada otak kita, a very complete one, sangat cantik. Kalau fungsi otak ini dioptimiskan, jadi segala apa yang kita plan, apa yang kita rancang, insya-Allah kita dapat buat. And then juga ia berkaitan dengan persepsi tadi seperti dimention oleh Dr. Jam dengan juga Dr. Sofian. Jadi setiap kita mempunyai kebijaksanaan. Okey, ada orang dia pandai. Okey, intelektual ini tidak bermaksud IQ, only IQ saja. Maksudnya pandai belajar buku, you have your degree, you have straight A. No, it's not only that. Intellectual ini bermaksud your intellect in music, for instance, intellect in arts, intellect in menulis, kan, whatever, kan, memasak, berkebun, itu adalah intellectual, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini kita perlu meneroka diri sendiri. Satu persoalan yang saya sering share dengan everyone, dengan clients, dengan student, even myself, every day, kita kena buat refleksi dan bertanya satu soalan, iaitu who am I? Siapa saya? Siapa aku? Sebab siapa aku, siapa saya ini akan membawa kita untuk meneroka diri, meneroka persepsi kita tentang diri kita dahulu. You know, who am I pada masa ini, dan juga apa persepsi orang lain terhadap kita, kita approve. So kita mempunyai kawalan diri, self control. Jadi kita guna sekiranya kita mempunyai mengetahui ilmu ini, kita dapat optimize optimize them, the ilmu, insya-Allah kita dapat adapt dengan lebih baik. Okey. Jadi bila bercakap dengan minda, tadi saya cakap pasal mental, apa maksud mental? Kita mental bukan gila. It's not that. Kita harus ubah. Kita perlu educate kita sendiri, kita perlu educate community kita. Jadi ia berkaitan dengan minda. Apa itu minda? Minda ialah satu set kebolehan kognitif. Alang-alang saya ni dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, kebetulan juga lah rezeki Allah bagi, aturan Allah bagi, my first degree in cognitive science, my first degree. Okey, kebolehan kognitif termasuklah awareness, kesedaran kita, persepsi kita, pemikiran kita, pertimbangan, language kita, memory kita, problem solving dan decision making dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tahu ada set kebolehan kognitif ini, dan kita akan dan kita tahu kekuatan kita di situ ataupun kelemahan kita di situ, kita coba untuk mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Jadi dengan arti kata lainlah, minda ini adalah kebolehan berfikir dan kebolehan untuk sedar, kesedaran dalam diri kita. Jadi sekarang ni kita dah tahu apa itu mental, kita dah tahu apa itu minda. Dalam lirik lagu tadi saya sengaja ubah, dunia ini kita berada dalam platform ini. Kita berada di pentas dunia. And then dunia sekarang memang tercabar dan dicabar. Dan kita tidak boleh lari atas pentas ini. And penuh dengan pancaroba. Dan kita masih mencari vaksin untuk COVID-19. Walaupun sekarang ni mereka banyak saintis yang mengatakan bahawa boleh guna dengue vaksin ke apa, kan. Tapi masih mencuba. It takes time. Virus apa-apa juga ia akan kekal. Akan berada dengan kita, dan tapi kerana keadaan ini mengubah kita menjadi lebih pembersih kot. Kalau saya izinkan saya cakap macam tu, we are more hygienic. Kita kerap cuci tangan, kita kerap cuci muka kita selepas kita keluar ataupun terus mandi, and then gaya pembersihan kita, pembersihan diri kita berubah dan menjadi lebih baik mungkin, insya-Allah. And then cara pemakanan kita juga, cara tidur kita juga, dah alang-alang kita berada di rumah, mungkin kita boleh tukar balik habit tidur kita yang lebih baik. Contohnya, tidur is the best medicine for our brain. Jangan lupa tu. Tidur tu bukan bermaksud tidur siang hari. Tidur siang hari maksudnya nap.
Tidur sekejap aja, kata orang Sarawak. Tapi tidur yang baik adalah tidur waktu malam antara pukul 10 sampai pukul 4, pukul 5, bergantung. Macam saya adult macam ni, dewasa, kita memerlukan tidur selama 7 hingga 8 jam sehari. Dan bergantung kepada individu. Jadi kita have to know macam mana kita nak strengthen our minda dan mental. Okay, this is sebab kesihatan mental lah. Jadi sekiranya kita tidak cukup tidur, sekiranya kita tidak cukup makan minum dengan minuman air bersih, makanan yang bernutrisi, definitely akan mengganggu kita punya sistem pemikiran kita. Kita akan susah hendak adaptasi, kita susah hendak berfikir secara sihat ataupun positif. Ini amat penting, ya. Jadi to me, kalau you rasa penat dekat sana, PKP is not easy, Kita berubah, slip mata je. Bila government say that, PM say that, oh okay, we need to stay at home. Okay, jangan keluar kalau tak ada kepentingan. We have to stay at home means that dalam sekelip mata, the next day kita ubah gaya hidup kita. Kita try to adapt. It's not easy to bekerja dekat rumah juga. Work from home is not easy. Because work from home maksudnya kita kena juggle with our own house chores, kerja-kerja kat rumah, homeschooling sekiranya those yang ada anak-anak kecil ataupun anak yang masih bersekolah, and yourself yang bekerja. Tak kisahlah sama ada si ayahandanya ke, si bondanya ke bekerja, but you are still adaptasi itu. And then I feel kan personally, saya rasa bekerja dari rumah ini, kata Dr. Sofian tadi, tu anjal. To flexibility kan. Jadi back again kepada control, self control kita. Okey, jadi untuk persediaan mental kepada norma baharu, new norm adalah kebiasaan kita, rutin kita kan. Jadi bila comes to this kind of thing, first, I agree lah dengan apa yang Dr. Sofian mentioned. We need to identify what is the routine, what is the new routine, and then how to accept it. To me, kita kena accept dahulu. Rutin kita itu. Kalau kita tak dapat accept, it's not easy to adapt. And then keduanya, we really need to understand what are the protective factors yang boleh membantu kita. Sekiranya you mempunyai katakanlah partner, anak-anak yang dah besar sikit, mungkin kalau dalam family counselling kita educate our clients, family clients, mengatakan adakan jadual untuk ahli keluarga bekerjasama untuk membina team spirit dalam keluarga kan. Jadi so there are so many things that we can do, so we have to understand. And ketiganya, apa yang kita perlu after we accept, after we understand this kind of thing, and then ketiganya togetherness. Kalau kita tak ada togetherness, you feel alone, akan mengganggu sistem pemikiran kita, akan mengganggu sistem minda kita, akan mengganggu sistem mental kita. Okay, so, jadi walaupun kadang-kadang saya mempunyai beberapa klien mengatakan bahawa sepanjang MCO ini saya rasa lonely. Walaupun berada dalam rumah sendiri, walaupun berada bersama dengan ibu bapa dan adik-beradik. Kenapa begitu? Jadi kita tidak boleh nafikan, kemungkinan besar ada juga individu yang mempunyai isu-isu ataupun isu lah, tanda-tanda kesihatan mental yang membimbangkan, yang mungkin kita boleh, yang seperti tadi saya sangat happy lah as a counsellor kan, saya sangat happy bila moderator, bila ada panel lain mengatakan sebut perkataan counsellor. Jumpa dengan counsellor, sekiranya tiada orang lain yang anda percaya di luar sana, jumpa dengan kami. Okay, talk about it, because dalam dunia ini tidak sepatutnya kita keseorangan. Tuhan one of the reason we are here, kita berpasang-pasangan, not necessarily that you berkahwin kan. It's kind of like kita bersama-sama lah. Jadi untuk kita menghadapi perubahan ini, kita kena bersama-sama, kita kena support each other. What to me is kind of like satu kelebihan lah. And then selepas itu togetherness ini, dan keempatnya definitely lah kita kena check kita punya daya tahan kita, resilience. I like to touch on the resilience. 2 minutes. Okay, thank you. I'll wrap up. You may go
No, all no, no. the way was talking about resilient, your No, area. no, no. Yes, yes. I just touch sebab nanti insyaAllah dalam minggu depan saya akan share my resilient booster ebook kepada semua insyaAllah. Okay. Jadi saya rasa yang tips-tips begini mungkin boleh membantu untuk kita bersedia secara mental. Puan Kashnita akan membincangkan tentang persediaan emosi. To be honest, viewers yang dihormati dan dikasihi, yang ini kan berkenaan dengan mental ini, kita tidak boleh lari daripada emosi. Ini manusia. Kita manusia, bila kita berfikir, saya always believe, saya suka bila buat intervention kan, I always go for cognitive first. Because I believe bila kita dapat mengubah kognitif, cara kita berfikir, kita akan mengubah automatically, emosi kita akan berubah, cara kita bertingkah laku juga berubah. Tingkah laku ini adalah outcome from whatever that we have inside us. Jadi kepada viewers ataupun rakan-rakan di luar sana, sama-sama kita ingat memperingati. Kita perlu kembali kepada lumrah kita, kenapa kita berada di muka bumi ini, and then is a high time for it's kind of like a challenging time, vulnerable time for us, and but if we are together, then insyaallah kita akan bersama. Okay, I think itu sahaja ya, Dr. Jem. Jadi kita welcome question nanti insyaallah kalau ada masa. Back to you. Yeah. Okay, thank you, Dr. Emma. Very nice. Nice song for the introduction just now. Okay, Emma mentioned quite a number of interesting thing. Nanti kita akan rumus. Tapi yang paling saya minat tadilah yang kita kena accept, and then we have to accept first, then we adapt. Then after adapt, kita paling penting, you are not alone, togetherness, and then we support each other. Itu penting. Untuk kita manusia tidak boleh keseorangan. Kita bukan vacuum, bukan di bulan. So we need each other. Even virus COVID-19 pun berkawan-kawan ni. Satu mereka berjangkit. Itu kawan pun. Okay, dan saya rasa saya akan terus kepada Puan Cash yang sabar menanti kita. Puan Cash, boleh dengar Puan Cash? Boleh. Boleh, okay. So Puan Cash kita akan mungkin berkongsi lagi lebih lanjut. Tadi kita talk about mental dari segi kognitif, mindanya. Sekarang kita akan tengok dari segi emosinya pula. Silakan Puan Cash. Okay, terima kasih Dr. Jamaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat tengah hari viewer yang dihormati semua. Selamat berpuasa. Apa khabar hari ini? Okey, saya akan menyambung perbincangan kita mengenai kesediaan emosi dalam menempuh norma ataupun normal kita yang baru ni. Dan saya pun tak dapat nak lari daripada apa yang telah dibincangkan oleh Dr. Sofian tadi, apa yang telah disarankan oleh beliau dan juga Dr. Emma dalam membincangkan emosi ni. Kerana emosi ni memang berpunca daripada mental, cara kita berfikir. Dan sebenarnya ancaman wabak yang berbeza ni akan menimbulkan reaksi psikologi yang berbeza daripada individu dan individu. Tak sama ada orang jadi takut sangat, ada orang tak takut langsung dan sebagainya. Terutamanya bagi wabak yang baru, yang novel. Dia akan menimbulkan kebimbangan dan ketakutan yang sangat tinggi berbanding wabak yang diketahui. Jadi kita maklumlah bahawa perasaan takut tu, perasaan bimbang tu memang akan hilang dan datang daripada awal PKP dulu. Macam mana kita punya level of ketakutan. Sebab kata Dr. Sofian tadi, kita kena tanya kita punya mental state ataupun kita punya emotional state, kita keadaan mental dan emosi kita daripada mula sampai sekarang. Ada yang kena PKPD, ada yang kena PKP, dan sekarang yang baru ni PKPB pula Jadi kan perasaan takut dan bimbang ni sebenarnya kita perlu terima dengan reda lah. Kita acknowledge perasaan tu. Is it normal to feel takut? Adakah normal untuk berasa takut, berasa bimbang? Ya, memang normal berasa takut dan berasa bimbang. Kerana kita memang berada di dalam pandemik, wabak kan. Kalau tak takut tu tak normal lah pula tu kan. Kenapa pula tak takut ni kan? Jadi normal. Ada yang
overreacting pula, dia punya ketakutan dan sebagainya. Dan ini adalah cara yang tak adaptif. Dia macam cara dia tu macam tak berapa membantu dan sebenarnya cara yang membantu ialah kita terima, kita jangan lawan ketakutan tu. Dan daripada ketakutan tu sepatutnya kita jadikan dia sebagai satu motivasi lah. Apa yang menyebabkan kita takut tu supaya kita lebih berhati-hati dan mengambil langkah yang sepatutnya. Okey, sebab seperti kata Dr. Emma tadi, minda kita ni sebenarnya adalah sesuatu yang kita kognitif untuk kita berfikir. Sebenarnya faktanya ialah minda memang akan menolak untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tak pasti, kata Dr. Jamaiyah tadi, uncertain, ambiguous dan sebagainya, yang susah dan tak selesa, memang minda kita akan automatically tolak. Normal. Bimbang dan takut tu pun macam saya kata tadi akan hilang dan datang. Dan kita terima dia dengan reda supaya kita terus mengambil langkah berjaga-jaga untuk secara konsisten selama mana diperlukan. Itu step yang pertama dalam kita nak mengurus kita punya emosi. Sebab macam itulah otak kita dicipta oleh Tuhan untuk melindungi kita agar kita terus hidup selama ni. Sebenarnya sesuatu yang selesa tu sebenarnya yang boleh memusnahkan. Manakala sesuatu yang susah tu sebenarnya boleh membina kekuatan kita. Itu hikmah dia. So, apa yang perlu kita lakukan sekarang yakinkan diri kita untuk menerima dan gaya hidup normal dan normal yang baru ni. Kita harap secara temporary lah, secara sementara saja normal yang baru ni sebelum kita dapat sebenar-benarnya kembali kepada normal yang dahulu yang pernah kita tahu. Kita punya biological clock kita dah biasa dengan apa yang kita buat sebelum ni, tiba-tiba bila berubah memang kita akan rasa tak selesa. Alright. So saya ingin berkongsi tips untuk kesediaan emosi kita semua, sebab saya terbaca tadi di dalam ruang komen salah satunya daripada saudara Satish, macam mana ni kita, terutamanya untuk golongan yang kehilangan kerja, yang tiada mata pendapatan, yang mungkin macam kita ni penjawat awam, kita macam okey lagi, kita still ada sources lagi kita punya pendapatan kita. But what happened to those yang kehilangan mata pendapatan, yang terpaksa bergantung dengan bantuan daripada kerajaan dan sebagainya itu kan, macam mana dia nak mengawal dari segi emosi itu dan sebagainya kan. Okay, so saya mungkin tak ada jawapan semuanya untuk apa yang saudara Satish tanya tentang yang dah kehilangan pendapatan. Yang kita tahu bahawa kerajaan, NGO dan macam-macam pihak lagi telah menyediakan pelbagai bantuan, dan sekiranya tak cukup juga lagi kan, yang itu kita kena kembali semula kepada prinsip problem solving yang biasalah. Kalau kerja tu dah tak dapat buat, mungkin kena fikir pula nak buat kerja lain dan macam mana. Tapi itu saya tak pasti terpulang kepada individu. Tetapi yang saya pasti sekarang ni ialah emosi ni. Emosi ni yang kena perlu kita uruskan dulu. Sebabnya kalau emosi kita okey, kalau cara berfikir kita okey, insya-Allah kita dapat memikirkan sesuatu penyelesaian itu dengan lebih baik. Maka saya hanya ingin berkongsi ilmu yang saya pernah dapat diajar oleh seorang guru CBT saya lah, bagaimana mengurus emosi melalui cara berfikir iaitu formula 3P. Saya ingat mungkin ini perkara biasa saja, tetapi saya rasakan penting untuk saya berkongsi bahawa untuk hidup gembira dan sihat, anda perlu percaya, yakin dan memikirkan 3 perkara ini. Iaitu perkara yang pertama, percaya kepada Tuhan. Dr. Sofian tadi pun dah menyentuh bahawa Tuhan mempunyai perancangan dia sendiri dan sebenarnya ada hikmah di dalam apa yang berlaku ni, walaupun banyaknya menyusahkan apa yang telah berlaku ni, tetapi percaya kepada Tuhan tu bahawa kita melihat kepada positif kepada yang telah berlaku ini, dan kajian juga menunjukkan bahawa seseorang yang mempunyai kepercayaan yang kuat, pegangan yang kuat, dia akan lebih tabah untuk menghadapi stres, menghadapi masalah dan sebagainya. Percaya kepada Tuhan bahawa ada hikmah, kita boleh fokuskan kepada positive aspect of the thing yang telah terjadi ni. Dan yang keduanya, formula 3P tadi adalah percaya kepada diri sendiri. Bahawa apa pun yang berlaku di luar kita ni, yang kita tak dapat nak kawal kan, banyak perkara yang kita tak dapat kawal. Tetapi kita kena percaya bahawa kita sendiri dapat mengawalnya. Iaitu macam mana cara kita persepsi, kata Dr. Sofian. Sebenarnya banyak bergantung kepada persepsi kita. Kalau kita memilih bahawa
wabak ni dan apa yang berlaku PKP ni adalah sesuatu yang disastrous ataupun sesuatu yang menimbulkan banyak keburukan daripada kebaikan, maka itulah yang akan terjadi kepada kita. Maka kita akan banyak nampak the negative side of the thing. So percaya kepada diri is very important, kerana apabila kita berada di dalam, kalau kita mempunyai persepsi, kita dapat mengawal, maka akan lebih mudah untuk kita mengawal emosi kita sebenarnya, ya. Dan yang ketiga, formula 3P tadi adalah percaya kepada bantuan, percaya kepada rawatan ataupun kaunseling ataupun terapi ataupun apa-apa yang diperlukan. Kerana ialah sebenarnya minda kita ni dan juga mental kita ni, dia juga seperti tubuh badan, dia boleh sembuh. Dia punya untuk sembuh tu dia macam self-regulatory. Macam badan bila dia tak seimbang, dia akan cuba pergi kepada homeostasis, seimbangkan peredaran darah, kalau kita lapar kita makan dan sebagainya. And untuk minda dan emosi juga, yes, sebenarnya kita mampu. Melainkan kalau keadaan emosi kita tu kan, kebimbangan kita tu makin hari makin teruk, kita dah cuba pelbagai teknik, kita dah cuba juga teknik pernafasan, kita dah juga berkongsi dengan rakan kita, tapi still tak dapat. Sebab dalam pengalaman saya lah, dalam saya menjalani, membuat sesi telecounselling tu, ada antara klien-klien yang saya handle tu, dia tak dapat tidur langsung, kerana dia bingung dengan apa yang dilakukan dan sebagainya. So ini penting untuk keadaan yang emosi dan mental yang tak dapat dikawal tu, dapatkanlah rawatan. Seperti yang kita tahu, pihak kesihatan ataupun kaunselor ataupun doktor ada sentiasa menyediakan cara-cara untuk mendapatkan bantuan ini dengan cara mudah. Kalau sekarang dekat handphone je boleh dapat dan sebagainya. Okey, itu formula 3P tadi yang saya nak kongsikan, ya. Kerana apa? Kerana cara berfikir tu sangat penting, ya. Sangat penting kerana sebab apa yang kita fikir ataupun cara kita berfikir tu akan menentukan apa yang kita rasa, emosi kita, dan apa yang kita rasa tu pula akan menentukan kelakuan kita. Jadi kalau dah dari mula kita berfikir negatif, kita akan rasa negatif, maka kecenderungan kita untuk bertingkah laku secara negatif ataupun tak adaptif, tak dapat menyesuaikan diri tu ada dekat situ. Kita adalah apa yang kita fikirkan, ya. Jadi saya ingin berkongsi macam mana cara kita nak rasionalkan pemikiran yang negatif. Saya bagi contoh, saya nak menggunakan teknik A, B, C, D, ya, di dalam terapi kognitif CBT, Cognitive Behavior Therapy. Paling senang dan saya sendiri pun mengamalkan, anak-anak saya pun saya ajarkan, rakan-rakan sekerja pun kita mengamalkan ini, iaitu teknik A, B, C, D. Macam mana kita nak merasionalkan pemikiran kita, kita ambil A. A itu merupakan antecedent. Sekarang ni antecedennya ialah lepas pandemik, kita ada PKP, kita ada PKPD ke, sekarang PKPB, kita rasa macam mana? Kita mungkin ada rasa stres, ada ramai yang sakit, ada yang meninggal dunia, kan, ada yang rasa terkurung, tak dapat beraktiviti dan bersosial dan seperti yang lain. And then sampai yang tak dapat tidur, and then terpaksa bekerja dari rumah dan sebagainya, kan. So A ni pula akan mempengaruhi, akan mencetuskan pemikiran B, belief system kita B, iaitu apa yang kita fikir bila benda ni semua berlaku. Kita fikir macam-macam lah, takutnya terkena jangkitan wabak macam ni, boleh mati dan sebagainya, kan. Dan terpaksa kuarantin pula dah, and then tak dapat jumpa ibu bapa sebelum ni, kan. Tak dapat lepak macam biasa. Ada seorang klien saya tu, untuk menghilangkan rasa terkurung dia tu, dia drive kereta dia pergi pusing-pusing dekat neighborhood yang tak ada orang, dekat kejiranan dia. Tapi lama-lama dia kata, saya boring puan, itu pun dah tak boleh nak membuatkan saya rasa okey. Dia kata, saya rindu sangat nak tengok bazar, dia kata saya rindu sangat nak beraktiviti macam biasa, tapi I cannot see my friends, and terpaksa bekerja di rumah dan sebagainya. Contohnya lah. Jadi kepercayaan dia, perkara ni banyak membawa keburukan kepada dia lah, right? So ini seterusnya akan memberi kesan kepada emosi kita, iaitu C, ya, consequence. Jadi perasaan kita apa? Stres, marah, ada yang self-pity, kasihan pada diri sendiri dan menyerah pada keadaan, tak dapat tidur, dan kepada tubuh badan kita ada yang hilang selera makan, ada yang rasa marah, mudah tersinggung, ada yang kata rasa sentap dekat dadanya. Tu klien saya cakap lah, dia kata, puan macam ada rasa elektrik dekat dada saya ni, dia kata, bila saya fikirkan pasal ni. Okay. So itu ABC tadi, ya. Antecedent, behavior dengan consequence. Jadi yang mana yang kita dapat cabar di sini, emosi tu kita tak boleh kawal tau. Emosi tu dia akan
tercetus. Memang Tuhan dah jadikan kita macam tu. Kita akan rasa marah, kita akan rasa stres. Apalah yang kita rasa tu kita tak boleh kawal. Tapi apa yang kita boleh kawal dekat sini ialah kita boleh kawal cara kita berfikir. Okey. Jadi cara kita berfikir tu kita cabar ataupun kita ubah. Kita cakap pada diri kita sendiri, okey. Walaupun dah macam-macam berlaku masa PKPD ni, ada yang hilang pendapatan dan sebagainya, kita kata pada diri kita, kita reda lah dengan keadaan ni, kita cakap dengan kita, relax lah, kita terimalah. Memang patutlah kita rasa semua perasaan ni, kita rasa marah, kita rasa stres, takut, bimbang, terkurung dan sebagainya. Tapi yang paling penting setakat ini ialah kesihatan dan keselamatan nyawa kita. Jadi apapun cara terbaik yang disarankan oleh pihak kerajaan melalui PKPB ni, bekerja dari rumah, berniaga pun lebih digalakkan online, tak bersemuka dan sebagainya, itu adalah yang terbaik untuk kita sendiri. Ya? Setiap masalah tu ada jalan penyelesaiannya, kita cakap pada diri kita, lagi cepat kita ikut, lagi cepat kita dapat lenyapkan wabak ini. Jadi the point is, kesimpulannya ialah pemikiran yang negatif tadi, yang tak rasional tadi tu, kalau boleh kita ubahkan, kita cakap sesuatu supaya kita dapat menerima perkara tu dengan positif. Ya? Dan satu lagi yang saya, ada masa ke lagi saya ni Dr. Jamaiyah? Sorry Puan Kesh, saya mute. Okey, ada 3 minit lagi Puan Kesh. Right. Okey, saya cuba. So, satu lagi yang saya nak kongsikan, yang satu hasil kajian perkembangan orang dewasa oleh University Harvard yang berusia 75 tahun, yang telah dibentangkan pada tahun 2015 dan pernah viral dalam media sosial sebelum ni tentang rahsia hidup kekal, sihat dan gembira ya. Sebab kata Dr. Sofian tadi kan, macam saya juga sama kita Dr. Sofian, saya rasa dalam almost 18 tahun saya bekerjanya, inilah kali pertama saya rasa paling banyak saya dapat meluangkan masa dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya. Saya rasa ya Allah, tak pernah terlintas di fikiran saya bahawa berlakunya pada satu hari nanti saya kena bekerja daripada rumah. Dan saya dapat makan, setiap kali waktu makan saya dapat bersama dengan anak saya sebelum bulan puasa, dan apatah lagi bila dah buka puasa, memang tiap-tiap kali ada masa bersama, banyak lagi quality time, dan saya lebih banyak lagi berkenalan dengan anak-anak saya itu semuanya teenager. Macam-macam yang kita buatlah sepanjang berada dekat rumah lah kan. Jadi berbalik pada hasil kajian ni tadi, ada 3 perkara, iaitu dia punya idea utama dia ialah mempunyai perhubungan yang baik menjadikan seseorang itu lebih sihat dan lebih gembira. Sokongan emosi dan sosial memang sangat membantu dalam keadaan seperti ini. Jadi inilah peluang kita untuk menyemarakkan kasih sayang keluarga, saudara mara, dan tingkatkan lagi komunikasi dengan sahabat, rakan dan jiran melalui apa-apa media sosial. Pertama, hasil dapatannya tadi mempunyai perhubungan sosial yang adalah baik. Kesunyian itu yang boleh membunuh Orang yang berasing ataupun orang yang berasa sunyi kesihatan dia mengikut kajian ni tadi merosot di awal pertengahan umur, kefungsian otak dia cepat terjejas dan umur mereka didapati lebih pendek menurut hasil kajian tadi. Yang kedua, perhubungan yang baik bukan sahaja melindungi tubuh badan, malahan otak individu. Dia menjadikan memori lebih kuat dan tajam. Dan yang ketiga, perhubungan mesra yang berkualiti merupakan awet muda. Orang yang mempunyai perhubungan mesra yang berkualiti bukan berapa banyak follower yang kita ada dekat media, bukan berapa banyak kawan yang kita ada, tetapi perhubungan yang berkualiti, iaitu perhubungan kita dengan orang tu, kita saling mempercayai, saling menjaga antara satu sama lain. Itu merupakan 3 perkara mengenai perhubungan yang baik, perhubungan berkualiti yang baik. So kesimpulannya ialah saya ingin menyarankan kepada semua viewer bahawa stay at home lah kan, dan keluar tu pada waktu ketika yang penting saja, kerana apa yang cara kita berfikir sekarang, apa yang kita buat sekarang akan mempengaruhi orang lain, akan boleh meletakkan orang lain di dalam bahaya. So ia adalah satu pilihan yang kita boleh buat lah. Untuk kita kekal sihat, untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga, itu adalah pilihan yang kita boleh buat. Kita boleh melakukan perubahan tu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Kesh. Ya, sempat lagi di hujung tadi berkongsi dapatan kajian 75 tahun Ya. So saya pun pernah baca. So the happiness happiness mesti
hubungan sosial dengan orang lain ya. So itu berkait juga dengan tadi saya rasa panel Dr. Emma, togetherness, we are not alone, supporting each other in this pandemic COVID-19 punya fasa tempoh masa yang sedang melanda seluruh dunia ini, dan berbalik kepada panel kita yang pertama norma baharu itu maknanya rutin kita harian akan berubah dan sedikit sebanyak memberi kesan kepada mental dan emosi kita tidak lama lagi kita akan menjalani menyambut hari raya. Kalau di Sarawak ini kita ngabang gawai so siapa sangka setelah berpuluh-puluh tahun kita berjarah raya kata orang Sarawak bersalam-salaman, memang itu rutin kita, memang itu yang kita buat menziarah rakan-rakan. Tapi pada tahun ini ada hikmahnya, kita akan beraya ngabang sesama keluarga. Lebih merapatkan lagi, kita lihat secara positif, memberi masa dan ruang untuk kalau kita tengok rutin di Semenanjung ataupun di Sarawak jugalah, di Sabah, kita banyak masa habis kalau balik kampung, balik raya, travel mudik kata Indonesia balik ke kampung. Banyak masa tu letih juga tu tapi sekarang kita duduk di rumah, kita sambut bersama keluarga. So mungkin banyak hikmahnya di situ, banyak kebaikannya, kita cuba lihat secara positif So saya nak simpulkan daripada Suara Minda kita, siri kita pada hari ini So banyak yang telah kita ahli panel kita kongsi. Bagi yang baru mengikuti siaran kami bersama dengan saya adalah 3 ahli panel, Profesor Madya, Dr. Sofian yang tadi telah berkongsi tentang lebih lanjut tentang norma baharu Kita perlu berubah we need to take change in order for us to change. So kita kena learn, relearn dan unlearn katanya tadi kita kena tanya apa kebiasaan dan apa yang mungkin luar biasa, apa yang tidak normal tapi sekarang telah menjadi kelaziman dan jadi normal dalam keadaan waktu ini. Kena semak tahap emosi, tahap mental kita kesihatan mental kita. Dan tadi Dr. Emma juga berkongsi, saya suka beliau highlight kita punya perbezaan. Sekarang ni zaman fasa PKP ni banyak intelektual dari segi memasak banyak keluar berkebun kata Dr. Sofian tadi. Dari segi kreativiti macam-macam. So we are not talking about capacity dari segi IQ semata-mata tapi dari segi kita menyesuaikan, kita lebih control our own self supaya kita dapat menerima dengan lebih positif dan menyesuaikan, adapt dan adopt the new normal ini. Okey. Dan selaras dengan itu kita tadi juga telah dihuraikan dengan 3P oleh Puan Kesnita tadi percaya kepada Tuhan, percaya kepada diri sendiri paling penting, dan yang ketiga tadi apa Puan Kes? Percaya kepada rawatan. Cara bantuan. Bantuan Ataupun counselling, whatever it takes lah. Yang kita ada banyak sebenarnya fasa PKP ni kalau kita tengok kalau di Sarawak lah pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat kita banyaklah di Hospital Sentosa ada linknya, kita ada Kementerian Wanita dan Pembangunan Masyarakat, ada Pekama International, ada di Unimas sendiri kami banyak
bekerjasama dengan pihak different faculty ya, dan juga pihak hal ehwal pelajar UNIMAS. Kita banyak ada nombor tele counselling, tele online yang kita boleh hubungi untuk dapatkan bantuan profesional. Dan tadi Puan Kesh juga telah akhiri dengan cognitive behavior therapy ringkas tentang ABCD, antecedent, belief and consequences. So memang peminat tega ni Puan Kesh ni dengan CBT So daripada so paling penting ialah cara kita berfikir. Kalau positif, we can be very adaptive, but kalau on the other way around, kita look at it as negative, it can be maladaptive to us. So terima kasih banyak kepada semua ahli panel. Dr. Jem. Okay. Yes. Saya rasa bersalah juga bila ada respon dalam FB Live ni tentang ada satu soalan Okay. Cik Satesh. Okey, sebelum tu Dr. Sofian, kita kekurangan masa, tapi tak apa, kita dapat banyak soalan menarik ni daripada pihak daripada FB dan dari Zoom kita live dari Zoom dan FB. Banyak soalan menarik. Kita akan ambil 2 soalan boleh? Satu dari Zoom dan satu dari FB. Soalan yang lain kita akan cuba jawab satu persatu nanti insya-Allah. Okey, kalau boleh saya buka, tadi Dr. Sofian yang santai dari FB Ya, daripada FB Live. Okey. Sekejap You want to say or? Okey, soalan Dato' Saudara Satesh ni tentang masalah kepada mereka yang hilang pekerjaan dan juga yang salary reduction up to 50%. Dan juga graduates yang unemployed yang sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Okey. Okay. Sebab mungkin saya boleh respon terus. Boleh silakan. Yes. So soalan dari FB Terima kasih banyak Saudara Satesh. Saya pasal pindah ke dalam sebab kat luar hujan pula. Dah bertukar background. Memang apa yang kita bincangkan tadi banyak benda yang secara umum. Okay. Tetapi bagi mereka yang hilang pekerjaan, ada ramai juga kawan-kawan yang bekerja gaji hari ataupun berniaga di pasar malam dan sebagainya. Betul. Memang punca pendapatan utama mereka hilang. Dan ada yang isytihar bankrupt. Ada yang diisytiharkan bankrupt. Ya, betul. Tapi rasanya buat masa ni semua perbankan hold dululah moratorium on all the loans. Tapi to survive, isu untuk survival. Jadi sekarang ni memang kalau kita imbas balik tahun 97 kan, dan juga 87, itu waktu zaman recession, perkara hampir serupa berlaku, tetapi tidak yang mengejut sangat pada masa ni. Ini terlalu mengejut dalam masa beberapa bulan, hilang semua. Jadi memang keadaan mereka very stressful kan. When we put ourselves to their shoes kan. Sebab jiran saya ada beberapa orang ni yang berniaga kan, tetapi walau bagaimanapun kan, apabila melihat dari segi positif dia memerlukan kreativiti lah, macam mana mengubah apa yang mereka ada kepada satu perkara yang baru. Okey. Utamanya mereka yang berniaga ni. Okey. Cara teknik perubahan dari segi marketing dan sebagainya. Okay. They have to survive. They have to find a ways. Okay. Jangan jadikan ni sebagai full stop. Okay. They have to break the block. Okay. The wall yang mencengkam mereka. Okay. Of course, they need psychological support. Of course. Ini adalah peranan counselor yang boleh membantu mereka untuk mendapatkan rasa kekuatan untuk to break the wall ni. Dan bagi graduates, sebab itulah saya selalu bercakap dengan pelajar-pelajar bahawa di universiti kita bukan sekadar belajar tentang ilmu dalam bidang kita, tetapi to create the personality, karakter kita, menjadi seorang
yang kreatif, yang critical, yang boleh mengharungi dunia sebenar di luar. Okay? If you can't be apa yang kita perlu buat jadi apabila kita graduate. So seperti contohnya counselor yang ambil program psikologi nak jadi ataupun counselling, nak jadi counselor tetapi gagal untuk menjadi counselor. Not necessarily that's the end of the life dia, tapi dia boleh gunakan apa yang dia belajar kat universiti, ilmu formal dan juga yang melalui penglibatan dia di universiti untuk build karakter dia. Okay? InsyaAllah orang yang macam ni dia akan survive di luar sana. Inilah perlunya kemahiran yang lain, the soft skill part to survive. Yeah? Sebab yang ini kita di universiti mereka belajar melalui program-program core curriculum, activity core curriculum. Di sinilah yang akan membantu buat kita boleh melihat mereka yang aktif dalam core curriculum, yang boleh dah build up dia punya karakter dia, okay, soft skill dia, insyaAllah they can adopt themselves. Mereka boleh survive insyaAllah, okay, untuk create satu peluang yang lain daripada mencari kerja tapi mewujudkan pekerjaan. Banyak peluang sebenarnya daripada ruang yang ada ini, insyaAllah, sebab ada orang dapat pendapatan lebih daripada biasa disebabkan peluang yang terbuka. Jadi kita cuba untuk bukakan minda kita, semua ada hikmah je, cuma kita carilah ruang dan peluang yang ada dalam zon yang berbeza ini, suasana yang berbeza ini. Wallahu a'lam. Ya, Dr. Jem, ya. saya ingin pick up sedikit soalan daripada viewer kita tadi, dan mungkin saya boleh kaitkan dengan soalan kepada saya daripada Muhammad Ashrafuddin Basri, ya. If that is okay, because lebih kurang sama saja sebenarnya yang saya nak respon. Okay, yang Din tanya tentang how do resilient, how does it affect resiliency and how to overcome the challenge. Yeah, and then in the new norms kan. Muhammad Ashraf, kita dengar dari Dr. Emma. Okay, jadi berkenaan dengan since the question is in English, so allow me to respond in English lah. Okay, new norm means that totally new means it's something that we have to adapt and adopt 100%, and definitely it will challenge us as individual. As Dr. Sofyan mentioned, okay, it's about ourself. Yeah, resilience is not about physical strength; it's about the inner strength. Yeah, the mental, the emotional strength, and how we cope with this. Coping skill is very important, and we need to know ourselves. Back to my previous sharing just now, like the big question, who am I? Okay, please allow yourself to reflect and try not to be in denial state. Yeah, so if you are in vulnerable state, try to acknowledge it and try to embrace it and try to find ways. Yeah, because God gave us wisdom to find how to solve problems. Yeah, and if you feel that you are in this darkness, if you're stuck in the tunnel, so let's talk about it to someone that you know and you trusted. And back to Muhammad Ashrafuddin's question, how to overcome the challenge. To me, please let us identify our risk factors. Okay, there are two types of factors, risk factors, the calculative risk and uncalculative risk. So go for that. And then also we need to identify protective factors, our support system. If your family can be your support system, alhamdulillah. If not, don't worry. You have your community, you have your friends, you have your professionals around you. So acknowledge them. You know, don't choose to be alone, because we have the self-control, we have the power to choose, and we have the power to control our own life. So don't dwell in the negative emotion for a long time. Okay, we are afraid, to be honest. One of the impact of MCO is that I'm afraid that our mental health problem will be increased. Okay, because the sign is there, the stress level is there, the depression sign is there, you know, loneliness is there. So these are the anxiety is there. Maybe you are traumatized in this situation. So these are the signs to this mental health. So
we need to acknowledge it, we need to accept it, we need to embrace it, and then try to use our wisdom, to identify this challenge, and how, use our wisdom to find the alternative to solve the problem, or to confront the challenges and the issues. So don't be in denial, don't be so ignorant. So this is the thing that I would like to stress again. Ignorant is very bad. It is part of us in our defense mechanism, but please don't be so ignorant. We need to live in this situation. And I hope I answered this. If you would like to have this session with me, definitely I can have a special session about resilience. I'm really into this kind of thing, Dr. Jem. I'm very passionate about this resilient thingy. So I can, it's free of charge. I don't mind to give free of charge to share some knowledge about this. Thank you, Dr. Jem. Okay, thank you Dr. Emma. Kita orang pun terjangkit dengan semangat Dr. Emma ni yang membara-bara ni. Dia memang aktif sentiasa live di mana-mana ada. No. Maybe kita dah entertain 2, kita ada sedikit lagi lah masa ni Kita entertain satu soalan dalam Q&A. Maybe saya boleh buka kepada Puan Cash lah ya. Bukan soalan, mungkin dia nak dapat maklumat ni, boleh tak kongsi bagaimana cara family yang ada tanda-tanda simptom masalah kesihatan mental untuk berjumpa dengan kaunselor? Mungkin Puan Cash ada saluran yang boleh mereka dapatkan lebih lanjut bantuan. Terima kasih Dr. Jamaiyah. Untuk yang menunjuk, ahli keluarga yang menunjukkan tanda-tanda macam ada gangguan dari segi mental macam tu ya, soalan tu tadi kan? Dia kata family, lebih kepada family yang ada simptom mental ni lah. Saya rasa Dr. Jamaiyah dah sebut tadi, pihak Jabatan Kesihatan ada menyediakan satu link. Boleh link dan nombor maybe? Yes. Nombor dihubungi terus, ya. Yang tu kena cari dulu dekat dalam ni, sebab saya rasa memang dah lama dah viral ni. Tak ada sumber lain yang lebih boleh dipercayai melainkan daripada pihak Jabatan Kesihatan sendiri ya. Dia siap ada robot tu yang Hospital Sentosa sediakan tu. Maknanya daripada handphone ni saja, daripada link tersebut tu pun dah boleh untuk mendapatkan bantuan itu. Sebab kalau setakat dia memerlukan seseorang untuk bercakap kan, ada banyak talian-talian telekonseling. Termasuklah daripada Jabatan Kebajikan pun kami pun memang ada menyediakan. Kita boleh share e-poster yang berkaitan kot kita ada nombornya. Saya kena tengok dulu. Meanwhile maybe daripada panel lain sementara saya mencari ni. Urutan dia boleh share lah di FB, kita punya mungkin e-poster kita yang ada nombor-nombor yang boleh kita hubungi saya akan share. Itu sajalah daripada saya. Maybe daripada panel lain ada yang nak menjawab lagi. Okay, kalau untuk counselling ini kita boleh, klien kita boleh individu ataupun bersama dengan ibu bapa, kita ada family counselling pun boleh possible Dr. Jem, if I may answer a bit lah mungkin boleh berkongsi. Saya ni satu saja, when talking about masalah kesihatan mental among the family ni, is about communication. If the communication in the family is breaking down or a miscommunication, a lot of miscommunications going on, to me that's the most sign ever lah. Itu yang saya akan lihat, because komunikasi is not only lisan, it's about non-verbal cues kan. Jadi to answer the fellow, the viewer questions tadi, cara family yang ada tanda, kita identify that is the communication, maybe cara dia, let's talk about it, be open, maybe it's time to have family meeting. It's time to duduk bersama tengok movie. Sekarang ni Astro, kalau ada rezeki lah, kita ada Astro dekat rumah, kita tengok movie sama-sama. So strengthen the relationship. Kalau terus sama-sama insya-Allah. Masak sama-sama. Dan sejalan, sehati dan sejiwa Okay.
Okay, okay. Yes, thank you. Terima kasih. Banyak soalan ini kita ada dapat dari Zoom dan Facebook. Kita cuba entertain ya. Kita akan cuba insya-Allah sebaik mungkin. Terutama sekali yang bergabung dengan kita dari Indonesia ya. Terima kasih bapa-bapa, ibu-ibu ya. Masa dan seperti yang kita janjikan hadiah istimewa ya di hujung sesi hari ini. Siapa yang mengikuti saran kita sila klik link, nanti akan diberi link, pihak Urusti akan letakkan dekat FB Live. E-book percuma ya, Keys to Embrace Change and Create Your New Normal. Dan sebelum saya akhiri juga pihak kami di Unimas dan pihak specifically pihak Unimas Business School ya, kita sedikitlah promosi ya, kita menawarkan untuk dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, kita menawarkan Master Science Human Resource Development, kita ada Master Science Counselling secara coursework via coursework, dan kita ada Master Science Learning Science ya, ataupun peringkat sarjana lah ya bagi rakan-rakan kita di Indonesia. So jika berminat boleh pergi ke website Unimas Business School yang untuk fakulti kami Sains Kognitif Pembangunan Manusia, kita menawarkan 3 kursus peringkat masters ini. So boleh explore dan dapatkan maklumat ya kalau yang ada berminat di Indonesia, Brunei dan sampaikan, tolong juga promosi kepada rakan-rakan ya, sebab sekarang ni saya rasa ada power of SOCMED ini besar ya, dia punya power untuk dari segi ekonomi kita juga ya. Dan bagi soalan-soalan lain ini kita akan cuba entertain dari masa ke semasa, bagi kami sedikit masa ya. So mungkinlah saya bagi untuk 3 panel, kalau tidak keberatan 1 minit lah, one last 1 minute take away from our session today. Perhaps siapa-siapa panel boleh mula dulu sebelum kita Roger and out. Okay, gentleman first. Yeah. Ya, bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa yang berlaku ni, ini banyak bergantung pada bagaimana kita melihat, perspektif mana kita melihat. Sebagai seorang yang beragama, yang iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada satu pun perkara yang berlaku hatta kan tak akan satu debu boleh melayang satu tempat ke satu tempat tanpa izin Allah SWT. Begitu juga dengan apa yang berlaku sekarang ni. Semuanya ada hikmah dan cuma bagi kita bagaimana kita menambil ibrah daripada apa yang berlaku. Dan bersyukurlah. Mungkin Allah Ta'ala ajar kita untuk bagaimana kita bersyukur. Dengan sebelum ini kita dapat nikmat-nikmatnya. Kan? Kita dapat nikmat keluar, kita dapat nikmat berjalan, kita dapat nikmat rezeki. Dan mungkin kita menidakkan nikmat-nikmat ni, Allah Ta'ala bagi sedikit teguran pada kita. Dan Alhamdulillah dengan apa yang ada ni pun kita kena bersyukur juga kan? Sebab bila kita bersyukur, insyaAllah Allah akan memudahkan dalam kita menghadapi semua apa yang berlaku ni, insyaAllah. It's about what in your mind sebenarnya. Jadi asli kita pada dunia, bagaimana kita melihat dunia, insyaAllah. Terima kasih ya Profesor Madya, Dr. Sofian. Okey, siapa Puan Kesh atau Dr. Emma? Puan Kesh first. Okey, terima kasih. Saya nak mengaitkan tadi dengan apa yang saya dah kongsi tentang macam mana mengawal emosi tadi melalui cara berfikir. Satu poin ialah kena cuba yang terbaik untuk kurang-kurangkan berfikir tentang perkara atau perasaan yang kita tidak dapat kawal. Benda perkara yang tak dapat kawal, macam lama mana lagi macam ni, apa yang berlaku lepas ni kita tak payah sangat nak memikir pasal benda-benda tu. Sebab itu bukan dalam kawalan kita. Kita sepatutnya berfikir, cuba fokus tentang berfikir tentang apa yang dapat kita buat sekarang ni supaya kita boleh
dapatkan penularan wabak ni kita nak stopkan lah. Itu yang kita fokus sekarang. Kerana kalau kita terlalu sangat dwelling, kata Dr. Imal ni, kalau kita terlalu sangat memikirkan pasal benda-benda yang kita pun tak dapat kawal ni, akan memberikan kesan yang tak baik kepada kita punya kemahiran kita untuk bertindak tu. Itu yang akan terjejas tu, itu yang kita tak mahu tu. Jadi saya simpulkan dengan bidalan ni lah kan. Yesterday was history. Semalam tu dah jadi sejarah, okay. Tomorrow is mystery. Esok kita tak tahu lagi apa yang berlaku. But today is a gift. Kita kena fokuskan pada hari ni, sebab itulah gift ni, today ni kita panggilkan present, memang hadiah. Dan kita kena fokus pada here and now sekarang dengan apa yang berlaku ni. Tak payah nak fikir sangat dulu-dulu apalah salah kita lah, apalah yang kita dah buat dulu sampai gini-gini dah berlakunya. Tak payah itu. Sekarang kita fokus sekarang ni. Sebab itulah yang pentingnya. Sekarang kita tanya diri kita apa yang kita dapat buat sekarang. Kalau hilang pekerjaan macam kata Dr. Sofian tadi kan, kalau dah tak dapat juga itu kena tukar. Cari bantuan daripada pihak-pihak yang memberi bantuan. Kita kena tahu tu. Sebenarnya banyak sangat link-link dan semua bantuan ni, dan kebanyakan klien saya itulah masalah, dia tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan. Tapi sebenarnya ada. Cuma perlu dicari. Saya rasa itu saja. Saya minta maaf kalau saya ada bercakap perkara-perkara yang mungkin menyinggung perasaan dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada saya. Okey, Assalamualaikum. sama-sama podcast kita. Okey, Dr. Ima, save the best for the last. Dr. Ima, kita mute. Sorry. Okay, thank you very much to our viewers dari Zoom, dari Facebook. Alhamdulillah, terima kasih. Kami tahu kami telah mengambil masa 30 minit ekstra daripada waktu yang telah tetapkan. Jadi saya ingin memesan diri sendiri dan juga maybe kalian try to keep our physical distancing. Social distancing memang social distancing, tapi jangan withdraw yourself from others. Okay, and then saya rasa saya ini mengambil kesempatan selamat menjalani bulan Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Gunalah platform social media or Zoom or whatever, make it as a beautiful lah, insyaAllah. Keukhuwahan itu amat penting, semoga kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat lah ya. Sama-sama kita mendoakan sesama sendiri. Alhamdulillah, insyaAllah. Thank you. Assalamualaikum. InsyaAllah, terima kasih Dr. Emma. Okey, sekali lagi kami ingin merakamkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada semua penonton di Zoom dan juga di FB Live. Seperti tadi Puan Cash pun kata, sebarang kekurangan, kelemahan itu datangnya pada kami, saya, moderator dan juga ahli panel. Tetapi yang baik itu kita ambilkan sebagai teladan. Saya nak baca ada satu, saya akhiri dengan kata-kata ini, boleh dapatkan dari izin dari Pak Herman Dodi ni. Menarik katanya Pak Herman Dodi ini, dalam kita nak menghadapi COVID-19 dengan karakter yang positif yang saya rasa banyak kita bincangkan. Pertama, olah fikir. Kedua, olah kalbu. Ketiga, olah rasa. So saya rasa ini sangat berkait, maknanya mental, kalbu, emosi tadi. Dan terakhir sekali Pak Herman ni kata jangan lupa olahraga. Okey. So kita teruskan exercise okey. So saya rasa dengan itu kita akhiri siri Suara Minda kita bersama dengan 3 ahli panel, anjuran Unimas Business School, Universiti Malaysia Sarawak dan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. So saya serahkan kepada host kita pihak UBS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.